Okey, Assalamualaikum. So ini cikgu nak bincang tentang tugasan yang cikgu beri untuk pelajar 4 kindi ya. Okey, cikgu pun ingat lupa tentang setakat mana yang cikgu dah ajar korang semasa dalam kelas. Okey, tapi cikgu rasa inilah mungkin tajuk yang cikgu sampai itu. Okey, so okay, untuk jawapan yang pertama ni korang bersalin lah. Ini tindak balas kimia. Okay, modul cikgu dalam bahasa Inggeris lah. Cikgu tak bawa balik yang bahasa Melayu. Okay, ni jawapan dia. Kalsium karbonat tindak balas dengan asid hidroklorik. Okay, kalsium klorida, air dan karbon dioksida. Okay, seterusnya state dia menyatakan pemerhatian yang kita ukur, okey, yang kita lihat untuk menilai, untuk mengukur kadar tindak balas. Okey, di sini ada satu nota sikit. Macam mana kamu tahu, untuk kita mengira kadar tindak balas, ini formula dia, iaitu sama ada kamu nak ambil perubahan bahan tindak balas per masa atau hasil tindak balas per masa. Okey, jadi kalau perubahan bahan tindak balas tu maksudnya kamu lihat apa bahan-bahan dia lah. Lihat contohnya kamu lihat kalsium karbonat dengan asid ni, mungkin kamu lihat dari segi jisim dia. Jisim dia akan berkurang bersama dengan masa dia, makin lama dia makin berkurang. Ataupun kita lihat dari segi hasil tindak balas. Kita kena tahu apa variable yang kita nak tengok untuk mengukur. Kalau hasil tindak balas, yang sesuai kita ambil satu. Ni hasil dia 3, tapi kita bukan semua kita nak tengok. Kita tengok yang mana yang sesuai untuk mengira kadar tindak balas. Jadi gas, contohnya gas yang terbebas per masa. Di situ kita mula mengira kadar tindak balas. Jadi dekat sini jawapan dia adalah kita baca bahasa Inggeris dulu. Change in volume of carbon dioxide gas in 1 second, ataupun change in mass of calcium carbonate in 1 second. Maksudnya kalau kita nak mengira kadar tindak balas untuk eksperimen ni, kita boleh sama ada mengira pemerhatian dari segi gas yang terbebas per masa, ataupun kita ambil bahan pun boleh. Kita ambil jisim kalsium karbonat per masa, yang mana dua-dua bahan ni memang akan berubah. Kalau bahan tu dia makin berkurang, manakala kalau hasil tu dia semakin meningkat berbanding masa. Okey, so jawapan untuk eksperimen ini yang sesuai adalah seperti inilah. Seperti ini ya. Memandangkan daripada data tadi adalah dia dah bagi data volume ataupun isi padu gas karbon dioksida. Jadi eksperimen ini kita merujuk kepada gas karbon dioksida yang terbebas. Ini cara kita tangkap gas tadi lah. Kita kumpulkan gas tadi. Kamu lukis satu pelangkun. Kemudian kena ada penutup ni, gabus ni. Lukis dengan betul-betul lah. Kemudian kamu salurkan tube gas, saluran gas ni ke dalam satu besen yang diisi air dan ditelangkupkan dengan burette. Kamu pun dah buat eksperimen penetralan itu. So kita boleh kumpul lah isi padu gas. Ini gambar dia. So kita tengok graf yang kamu buat. Jawapan dia, graf dia lebih kurang sini. So beri gambar tak berapa penuh lah. Gambar dia mesti ada paksi Y dengan unit, kena ada lengkung dia betul. Dan paksi X dengan unit jugalah. So hari ni bagaimana kita nak menyelesaikan masalah pengiraan. Pengiraan kadar tindak balas ni dia ada dua
secara ringkasnya ada dua jenis lah. Kadar tindak balas purata dan satu lagi kadar tindak balas pada masa tertentu. Dia ada dua jenis. Kadar tindak balas purata ni pun kita boleh bahagikan kepada tak silap cikgu 3 atau 4 jenis lah. Kita tengok bagaimana nanti soalan di dalam modul ni lah. Okey, untuk kadar tindak balas purata ni sebenarnya kita boleh ambil direct daripada data kita. Kalau kamu tak rujuk kepada graf pun tak ada masalah. Tapi kalau yang ini memang kita kena rujuk pada graf. Ini tak boleh ambil pada data. Okey. Okey, okey, kita bincang apakah yang dikatakan kadar tindak balas purata. Tadi cikgu cakap ada 3 jenis ya. Okey, so jenis yang pertama adalah kamu boleh tengok rujuk soalan C4. C4 ni salah satu kategori ni lah, kadar tindak balas purata. Kalau C4 ni dia kata kirakan kadar tindak balas purata keseluruhan tindak balas. Bagaimana kita nak kira ni? Kadar tindak balas purata keseluruhan tindak balas. Okey, untuk keseluruhan tindak balas, yang pertamanya kamu tengok data kamu ataupun tengok graf, mana-mana boleh. Tapi cikgu cakap kadar tindak balas purata kita tengok data pun tak ada masalah. Keseluruhan tindak balas ni bermaksud pada ketika mana tindak balas telah selesai. Itu yang dikatakan tindak balas keseluruhan. Kalau kita tengok data tu, tindak balas telah selesai, sebenarnya tindak balas telah selesai pada saat yang ke 135. Inilah tindak balas yang selesai. Manakala kita biar lama-lama pun, kalau kamu tengok isi padu gas tidak meningkat, sama je. Bermaksud tindak balas telah selesai di sini. Inilah tindak balas keseluruhan. Jadi untuk jawapan C4 ni, cara dia sama juga formula kadar tindak balas. Okey, formula kadar tindak balas macam mana C4, iaitu perubahan. Jadi perubahan yang kita tengok ni adalah perubahan gas. Okey, kalau kamu tengok graf dia 44 atau tengok data 44 bahagi masa. Mesti bagi masa. Okey, jawapan dia. Okey, itu kategori yang pertama, kadar tindak balas purata. Okey, cikgu catat dulu. Okey, so yang contoh yang pertama adalah kadar tindak balas keseluruhan. Kita tengok kadar tindak balas purata yang jenis yang kedua, iaitu kita boleh lihat pada soalan C1 ni. C1. Kadar tindak balas okay, kita lihat C2 dulu. C2. Apa ni? Kadar tindak balas purata pada minit kedua. Pada minit yang kedua. Okey, so macam mana nak jawab soalan? Ini kategori kadar tindak balas purata yang mana kita boleh dapat dari data ataupun daripada graf. Tak apa, kita tengok daripada graf dulu. Okey, kadar tindak balas pada minit yang kedua. Okey, ini graf kamu. Okey, kalau kamu tengok minit yang pertama mana? Minit yang pertama 0 hingga 60. Okey, ini kita katakan 0 hingga 60 ni minit yang pertama. Minit yang kedua 60 sehingga 120. So soalan sebenarnya nak pada minit yang kedua. Jadi sebenarnya minit yang kedua ini saja yang bulat-bulat ni. Yang bulat-bulat ni. Ini adalah pada minit yang kedua. So jawapan kita C2. okey. So kamu kena tolak lah. Ini pada minit yang kedua tadi, tolak 27 bahagi
minit yang kedua tolak minit pertama dapat 60 saat. Okey, ini jawapan dia. Okey, yang kedua bermaksud pada contohnya titik portal pada minit yang kedua. Contohnya minit yang kedua. Okey. Satu lagi jenis yang tak ada dalam buku modul ni, iaitu yang ketiga ni, kalau ditanya kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Ni macam mana pula? Ayat dia seolah macam sama tapi cara dia lain. Minit yang kedua kita hanya ambil jalur minit yang kedua, tapi 2 minit pertama ni, okey, 2 minit pertama ni daripada 0 sampai minit yang kedua. Jadi macam mana kamu ambil minit yang kedua, tarik sampai atas ataupun tengok jadual dia, minit yang kedua berapa? Minit yang kedua 120. Okey. Volume ni 42, jadi 42 bahagi 120. Itu adalah katakan 2 minit yang pertama. Tak payah tolak-tolak. Ambil bacaan pada minit yang kedua, isi padu bahagi masa dia. Itulah jawapan dia. So, ini 3 jenis tindak balas kadar tindak balas purata, yang mana kita boleh ambil daripada data ataupun daripada graf. Okey, so apa beza dengan kadar tindak balas pada masa tertentu? Pada masa tertentu. Okey, memang ada beza. Cuma cikgu rasa nak terang perbezaan dua jenis ni mungkin tak sesuai lah dalam video ni. Mungkin kita boleh, kelas akan datang cikgu akan terang lebih detail apa beza dia. Tapi sekarang ni cikgu hanya tunjuk bagaimana kira sahajalah. Okey, seperti mana cikgu beritahu bahawa mengira kadar tindak balas pada masa tertentu ni tidak boleh berdasarkan data. Kita mesti melalui graf. Macam mana nak bezakan dua ni? Kamu akan dapati bahawa pada soalan yang ni dia tidak ada perkataan apa? Tak ada perkataan purata. Jadi kalau tak ada perkataan purata, maksudnya dia jenis yang inilah, jenis pada masa tertentu. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita tengok soalan mana. Okey, sebenarnya soalan jenis ini adalah pada ni soalannya ni. Pada masa 30 saat. Nampak dia tak ada perkataan purata. Bila tak ada perkataan purata. Okey, macam nak jawab? Okey, kita lihat pada masa 30 saat ataupun ini pun lah, kita cikgu ambil inilah 105 saat. Ini pun jenis pada masa tertentu. Okey, kita lihat yang ni. Cara nak buat iaitu pada minit ke 105. Okey, 105 di mana? Okey, di sini. Okey, apa kita buatlah, kita ini mesti daripada nak dapat jawapan mesti daripada graf. 105 ni kita buat satu dot. Memang kamu kena tunjukkan dalam kertas graf. Okey, sampai sini. Okey. Nak dapat pada masa 105 ni, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena buat tangent. Dalam matematik, istilah dia tangent pada titik ini. Dalam matematik ada belajar, iaitu kamu ambil titik ni. Tangent macam nak buat, kamu buat satu garis lurus. Okey. Ini kena pakai pembaris lah, garis lurus. Mesti sentuh pada titik ni tanpa kamu masuk lengkung ni di bawah, tanpa melepasi sempadan. Okey, kena sentuh sini. Okey, buat satu garis lurus. Okey, sampai mana tak kisah sebenarnya, tapi cikgu syorkan kamu panjang sikit lah. Okey, kemudian kamu cari kecerunan garis ni.
cari kecerunan garis ni. Macam nak cari kecerunan, dah belajar dalam matematik. Cari ambil satu tanda paksi Y, ni Y2. Kemudian kita ambil Y1. Okey. Y2 tolak Y1. Kemudian X ni ambil mana-mana bacaan yang kamu rasa sesuai. Contohnya ni X2, ni X1. Dibahagi X2 tolak X1. Okey. Kamu buat ni, maka kamu akan dapat nilai kecerunan dia. Dan nilai kecerunan itu adalah sebenarnya mewakili kadar tindak balas kadar tindak balas pada saat tersebut. Okey, kalau kamu kira kecerunan dia, itulah jawapan dia, iaitu kadar tindak balas pada masa 105 saat. Okey, inilah jawapan dia, 0.217. Tetapi dia bagi satu range, satu julat. Memanglah setiap orang lukisan dia mungkin tak sama kan. Jadi dia bagi julat, tapi tak bolehlah terlampau jauh. Okey. Jadi kalau tengok sini dia terima 0.22 ataupun 0.20, antara itulah. Okey, ini jawapan untuk C5, C4, C3, C2, okey, C1. Okey, tengok D ya. Dia tanya bandingkan kadar kadar tindak balas pada saat yang ke-30 dan 105. Explain your answer. Okey, apa yang kamu boleh kata? Kamu boleh kata bahawa kadar pada saat yang ke-30 nilai dia lebih nilai tinggi ni, maksudnya kadar dia tinggi berbanding kadar 105 nilai dia rendah, bermaksud kadar dia tindak balas dia rendah. Okey, jadi kenapa sebenarnya jadi macam tu? Kenapa pada permulaan ni kadar tindak balas tinggi? Kadar tindak balas tinggi tu daripada graf ni kita boleh tahu, kalau dia lagi curam, lagi cerun ni, bermaksud kadar dia lebih tinggi berbanding yang atas ni dia lebih landai. Lebih landai ni maksudnya kadar dia lebih dah kurang. Kenapa sebegini graf dia? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, because kerana the concentration of the chloric acid decreases as time increases. Okey, dikata kerana kepekatan asid alklorik semakin semakin berkurangan berbanding masa. Memanglah dia nak beritahu bahawa bahan tindak balas makin lama makin sikit, makin cair, makin kurang. Okey, itu sebab kadar dia pun makin lama makin kurang. Okey.